Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ingin mengulas sikitlah seperti apa yang ditanya tadi tu berkaitan dengan perjumpaan NGO-NGO Melayu di PMM Sabtu pagi semalam, membincangkan dengan serius masalah umat Islam di negara India yang banyak dilaporkan kejadian kekejaman terhadap umat Islam yang begitu terbuka, yang tidak dapat seolahnya tidak dapat dikawal oleh pihak pemerintah, dan ada juga terlihat seperti disokong oleh banyak parti-parti politik yang terdiri daripada pemimpin-pemimpin Hindu di India. Beberapa slide ditunjukkan, begitu kejam, begitu rakus. Saya betul-betul geram. Ramai pihak yang tak pernah melihat semalam memang geram. Jadi kami berbincang strategi bagaimana untuk membantu umat Islam di negara India dengan beberapa pendekatan. Antaranya kita bersetuju semalam untuk menubuhkan jawatankuasa bertindak untuk beberapa orang yang dipecahkan kepada dua bahagian, untuk dalam negara, gerakan dalam negara, begitu juga dengan gerakan di peringkat antarabangsa, untuk mendapat sokongan daripada NGO luar negara, daripada Indonesia, beberapa negara di Turki, Mesir atau sebagainya, terutamanya negara-negara Islam lah, untuk memberi tekanan kepada negara masing-masing supaya bersuara, bertindak tegas terhadap kerajaan negara India, supaya mereka berusaha menghentikan kekejaman terhadap umat Islam yang dilakukan oleh penyokong-penyokong parti-parti politik yang beragama Hindu. Saya lihat di India ni, mereka yang ingin bertanding dalam pilihan raya berlumba-lumba menunjuk sifat yang begitu resis terhadap umat Islam. Siapa yang lebih resis, itulah yang disokong. Dia berbeza di dalam negara kita. Parti-parti Melayu tidak menunjukkan resis. Mereka berlumba-lumba mencari sokongan kaum bukan Melayu. Isu-isu Melayu ni masing-masing tidak berani memperjuangkan. Ini beza politician Hindu di India dan politician umat Islam di negara ini. Ini yang kita sedih, apa yang dilakukan sekarang pula. Kerajaan kita tidak berani menegur dengan tegas kerajaan negara India berkaitan dengan isu kekejaman umat Islam di India. Tidak seperti PM ke-7 Tun Mahathir yang begitu tegas menegur kepimpinan kerajaan negara India, Presiden Modi ni, Perdana Menteri Modi, sehingga kan mereka boikot minyak kelapa sawit kita, dan sampai sehingganya mereka melarang Tun Mahathir menggunakan ruang udara untuk ke Pakistan. Terpaksalah pesawat yang membawa PM ke-7 melalui jalan jauh, pusing jauh untuk ke Pakistan, lawatan ke Pakistan. Ini yang sanggup mereka lakukan, dan kita tidak masalah, dan berbangga ada Perdana Menteri yang tegas seperti Tun Mahathir. Dan walaupun mereka boikot kita punya produk minyak kelapa sawit, masih lagi besar pasaran dunia, kerana minyak kelapa sawit ni hanya dua negara yang terbesar selain beberapa negara-negara kecil di Afrika, yang Malaysia dan juga Indonesia. Sebab itulah kita mengharap NGO yang kita bentukkan nanti, jawatankuasa akan ke Indonesia bersama-sama berpakat dengan NGO di Jakarta sana yang mempunyai ahli berpuluh-puluh juta setiap NGO yang ada. Jadi minta mereka juga beri tekanan kepada kerajaan mereka di Indonesia supaya Presiden memberi tekanan kepada pemimpin-pemimpin India supaya menghentikan apa yang mereka lakukan sekarang ni terhadap umat Islam. Jadi kalau dua negara ini putuskan penjualan minyak kelapa sawit kepada India, pastinya India akan terasa dan mereka perlu bertindak membetulkan keadaan. Dan kita juga dengan rakan-rakan insya-Allah NGO-NGO di negara-negara Arab menekan kerajaan-kerajaan mereka di negara-negara Arab ni supaya
memberi kata dua kepada India. Kalau tidak, jangan ekspor petroleum kepada negara tersebut. Apa guna kita takut dengan negara yang kejam terhadap umat Islam sesama kita? Umat Islam tak ada batasan, tidak ada sempadan. Semua umat Islam dalam dunia kita kena bantu. Kita juga kadang-kadang heran, dekat India masjid dibakar, diruntuhkan, madrasah-madrasah, sekolah agama ditutup, dirobohkan. Tapi negara Arab ada yang benarkan kuil buka besar-besar semegah-megahnya seperti di UAE. Negara Islam boleh benarkan kuil buka merata tempat. Tapi di India robohkan masjid-masjid kita. Ini yang kita pelik. Jadi dan juga kita semalam memutuskan juga akan ada engagement dengan persatuan-persatuan India dalam tempatan dalam negara kita yang beragama Hindu supaya sama-sama merasa bertanggungjawab untuk membetulkan tanggapan yang kononnya Islam sebagai agama yang ekstrim, sedangkan mereka hidup di negara-negara Islam semuanya selamat, sejahtera, boleh menjalankan ibadat masing-masing, boleh mengumpul kekayaan, tidak berbeza dengan umat Islam di negara mereka. So mereka dekat sini jangan terikut-ikut dengan apa yang berlaku di India. Dan kami semalam juga didedahkan dengan usaha-usaha daripada beberapa parti pihak daripada India yang cuba nak masuk kepada fahaman mereka untuk menanamkan semangat pada setiap India, seluruh dunia mempunyai jiwa India, jiwa negara India. So ini yang bahaya ni. Saya harap penganut Hindu dan juga umat ataupun kaum India di dalam negara Malaysia, mereka perlu menunjangi perlembagaan negara yang mereka duduk dah sekian lama. Malah mereka yang majoritinya dilahirkan di negara ini. Supaya bersyukur menikmati apa yang dapat di negara ini berbanding dengan apa yang dilakukan terhadap apa yang umat Islam dapat di negara mereka di sana, India. Tapi dan mereka juga yang di sini tidak boleh lagi anggap mereka adalah masih ada darah semangat jiwa negara India. Mereka penduduk Malaysia, citizen Malaysia, tanah tumpah negara mereka di sini, bukan di India. Jadi saya harap supaya kita hidup aman damai di negara Malaysia ni, kita tak pernah pun roboh kuil sesuka hati, kerajaan pun tidak pernah roboh kuil sesuka hati. Jadi kita di negara Malaysia perkasa berharap semua pihak tidak terikut-ikut apa yang berlaku di India, dan kita pun tidak membalas dendam apa yang berlaku di India. Umat Islam dinyaya, dikejam, kita tak akan lakukan di sini terhadap umat Hindu pula di sini. Tidak, jauh sekali. Jadi saya minta kerajaan betulkan dasar-dasar luar negara. Seperti dulu mana kita setiap kali ada masalah umat Islam di seluruh dunia, kita tampil ke depan dulu. Di Bosnia, di Sudan, di Somalia, di beberapa negara-negara Timur Tengah, di Iran, di Kuwait, apa saja isu-isu berkaitan dengan umat Islam, kita menjuarai. Dan sekarang ni kita ada Perdana Menteri Madani yang begitu popular kononnya. Seluruh dunia orang kenal dia konon. Seorang pejuang Islam ataupun pemimpin Islam yang hebat. Mana suara dia? Mana pengaruh dia untuk membetulkan keadaan umat Islam di negara India? Ini saya cabar Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang mempunyai sifat orang yang warak. Dilihatnya ayat Quran tidak lepas di mulut setiap kali ucapan. Ni masalah umat Islam di India ni. Takkan nak tengok saja. Buatlah sesuatu. Takut pasal minyak kita tak dapat dijual sana. Tak apalah. Sebagai umat Islam tak apalah, kita tak apa. Kita ada apa yang ada cukup makan, kita makan. Kalau kerana nakkan keuntungan kelapa sawit, sanggup umat kita biar dibunuh di sana, buatlah. Allah membalasnya. Pemimpin-pemimpin dunia Islam, mereka bertanggungjawab apa yang berlaku terhadap umat Islam di seluruh dunia. Sekian, terima kasih.